Selepas menunaikan sembahyang asar, orang tua itu menjemput saya dan Datuk ke rumahnya. Jemputan itu kami penuhi dengan rasa bangga. Rumah orang tua itu terletak kira-kira 10 rantai dari masjid. Kedudukannya agak terpisah dari rumah-rumah yang lain. Tidak berapa kecil, berbumbung limas dan berdindingkan papan lidah. Rumah itu mempunyai 2 bilik, 1 bilik tidur dan 1 bilik sembahyang. Apa yang menarik hati saya tentang bilik sembahyangnya, kerana di dalamnya terdapat kitab-kitab agama yang tersusun rapi atas rak. Manakala di sebelah kanan sudut bilik itu terdapat beberapa bilah senjata seperti lembing, pedang, keris dan parang panjang. Parang itulah yang membunuh askar Jepun, katanya sambil menatang parang panjang yang terdapat kesan darah kering bercampur dengan karat. Datuk dan saya pun anggukkan kepala. Kemudian, tanpa diminta oleh orang tua itu, Datuk pun menceritakan tujuan sebenarnya, kenapa dia menginap di masjid. Niat awak baik, tapi jangan terkejut bila kerja awak selesai. Apa yang awak fikirkan tidak sama dengan apa yang awak alami, kata orang tua itu. Apa maksud awak? Tak payah saya terangkan jawapannya, akan awak tahu sendiri, balas orang tua itu. Saya dan Datuk berpandangan. Orang tua itu tetap senyum memandang kepada kami. Tiba-tiba saja Datuk minta diri, macam ada sesuatu yang tidak kena dalam hatinya. Orang tua itu mengizinkan permintaan kami. Sebab saja kaki kami memijak bumi, orang tua itu terus terjun ke tanah dan menghalang perjalanan Datuk. Orang yang meminta pertolongan kau tu, namanya Demba, tetapi orang-orang di sini mengenalinya sebagai Jahid atau Lebai Jahid, kata orang tua itu. Belum pun sempat Datuk mengemukakan sebarang pertanyaan, orang tua itu sudah berdiri di muka pintu. Cukup cepat dia bergerak. Saya tidak sedar masa bila dia memijak anak tangga. Saya dan Datuk meneruskan perjalanan. Sebab saja sampai dekat pokok besar berhampiran masjid, lelaki berketayap putih muncul dari balik pokok. Pandangannya semacam saja melihat kami. Datuk terus menyapanya. Sayang sekali, teguran Datuk tidak dijawabnya, kecuali menganggukkan kepala saja. Kau baru balik dari rumah Mahyudin? Tanyanya. Ya, kenapa? Tapi, saya syak dia yang membuat perkara tak baik ni. Lelaki berketayap putih melahirkan apa yang ada dalam hatinya. Datuk terdiam. Saya pula menggigit lidah. Lelaki berketayap putih kelihatan cukup tenang. Jangan mudah menaruh syakwa sangka pada seseorang kalau tak ada buktinya, jawab Datuk. Dari wajahnya, ternyata lelaki berketayap putih amat kecewa dengan jawapan dari Datuk itu. Kerana lelaki berketayap putih itu semacam memaksa mengajak Datuk ke rumahnya, dengan alasan memudahkan Datuk datang bila dijemput pada sebelah malam nanti. Datuk segera menunaikan permintaannya. Saya akan pergi ke rumah awak. Tetapi, saya tidak akan naik ke rumah dan minum. Kenapa? Itu sebahagian dari petua. Saya tidak akan makan atau minum di rumah orang yang memerlukan pertolongan dari saya. Tak apalah. Lelaki berketayap putih memberikan persetujuan. Saya dan Datuk pun mengekorinya dari belakang. Sepanjang jalan ke rumahnya, saya senyum sendirian kerana syarat yang Datuk kenakan padanya adalah syarat yang sengaja diadakan-adakan oleh Datuk. Mungkin Datuk berbuat demikian dengan tujuan tertentu. Sebab saja sampai di rumahnya, perkara pertama yang Datuk lakukan ialah berdiri di pangkal tiang seri rumahnya. Kemudian mengelilingi kawasan rumahnya 2 kali sambil memetik daun hati-hati yang ditanam tiap penjuru rumah. Kami balik dulu, Datuk memberitahu lelaki berketayap putih. Silakan, tapi bila awak mahu datang untuk membantu saya. Malam ni saya datang. Pukul berapa? Tengok gerak hati, tapi yang tentunya dengan izin Allah saya akan datang malam ini. Ketika kami meninggalkan rumah Dumba, lelaki berketayap putih, matahari sudah condong benar. Bayang pokok pinang yang tumbuh di kiri kanan jalan kelihatan memanjang atas daun lalang tua. Sebelum sampai ke Jalan Raya Kuala Lumpur, Tanjung Malim, kami terpaksa mendaki bukit kecil yang agak curam. Macam selalu, lepas sembahyang Maghrib dan Isyak, Datuk akan menghabiskan masanya dengan membaca Quran dan berwirid panjang. Saya terus menelentang dekat dinding masjid memikirkan sesuatu yang saya kira agak ganjil telah berlaku dalam masjid tersebut. Pada hemat saya,
Datuk sendiri pun menyedari hal tersebut tetapi dia sengaja tidak mahu memberitahu pada saya. Waktu sembahyang maghrib tadi Mahyudin, orang tua, ada datang tetapi Dumba, lelaki berketiak putih, tidak datang. Bila Dumba datang untuk menunaikan sembahyang isyak, ada perselisihan peribadi yang tidak mudah dapat dikesan oleh orang lain. Tepat jam 2 pagi, Datuk mengejutkan saya dari tidur. Dia suruh saya membasuh muka. Bila saya selesai membasuh muka di perigi, saya dapati Datuk sudah berada di halaman masjid. Siap berpakaian serba hitam dengan kain merah terlilit di kepala. "Siap Tama," katanya. Saya segera menghampirinya. Datuk segera meletakkan tangan kanannya atas bahu kiri saya. Secara mendadak saja badan saya menggeletar. Bila Datuk angkat tangannya, rasa menggeletar itu segera hilang. "Pegang hujung baju aku dan pejamkan mata," katanya. Cakap Datuk saya patuhi. Saya tidak sedar apa yang berlaku setelah itu. Saya rasa badan saya melayang-layang. Bunyi angin berdengung-dengung menolak gegendang telinga saya. Tiba-tiba, saya terasa macam ada sesuatu yang menarik sepasang kaki saya. Badan saya terhemban atas rimbunan pokok yang tidak dapat saya tentukan. Muka saya terkena pada sejenis daun yang agak kesat dan miangnya. "Tama, buka matamu, kita diperdaikan." Saya terdengar suara Datuk dan kelopak mata pun saya buka. Pertama yang saya lihat ialah langit dan awan malam. Saya renung kiri kanan. Saya dapati diri saya dan Datuk berada dalam rumpunan lalang tua. Datuk segera bangun sambil menepis-nepis ke daun lalang yang dekat di bajunya. "Bangun Tama," katanya pada saya sambil menarik tangan kanan saya yang terasa sakit kerana dicucuk oleh tunggu lalang. Dalam keadaan yang serba sulit itu, maklumlah malam terlalu pekat, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bergerak saja, kaki sudah tersepak kayu atau terpijak tunggu lalang. Aneh juga, tunggu lalang di situ cukup tajam, boleh menembusi tapak sepatu getah cap 3 bintang yang saya pakai. "Tama, pejamkan matamu," perintah Datuk saya ikuti. "Buka matamu sambil mengucap 2 kalimah syahadat dan selawatkan Nabi 3 kali. Kemudian kau baca ayat dari surah Ibrahim waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya," beritahu Datuk lagi. Semua kemahuan Datuk itu saya penuhi. Bila saya membuka mata, kawasan sekeliling itu jadi terang benderang, macam cahaya bulan yang mengambang penuh. Saya dan Datuk keluar dari kawasan tersebut dan cahaya yang terang itu terus gaib. Baru saja 3 langkah Datuk dan saya melangkah untuk menuju ke rumah Dumba. Sekumpulan anjing liar segera mengelilingi kami. Anjing-anjing itu cukup garang dengan mulut separuh terbuka menjelikan lidah, bersedia untuk menerkam pada saya dan Datuk. Setapak kami bergerak, selangkah anjing-anjing liar itu merapati kami. Ketika itu juga suasana di situ berubah keadaan. Kami bagaikan berada di hutan tebal. Terdengar bermacam-macam suara bersama dengan titik-titik hujan yang kasar. Angin juga bertiup cukup kuat. Dedaun yang jatuh mengeluarkan bunyi yang menggaum bila terkena bumi. Saya terpandang dari celah-celah pokok-pokok besar tersembul lembaga yang tidak menentu rupa bentuknya, menyapu bumi. Giginya juga kelihatan ganjil. Gigi bahagian atas cukup panjang dan terkeluar menutup bibir bahagian bawah. Hidungnya juga panjang dan lembik berjuntai hingga atas gigi. Lembaga-lembaga itu memegang tali yang terikat pada leher anjing. Telinga saya mula dihujani dengan suara orang ketawa dan menjerit. Saya lihat rambut lembaga yang panjang itu bagaikan terpacak ke atas dan badan lembaga tanpa kaki itu terangkat dan bergerak di awang-awangan, mengikuti tiupan angin. "Matilah kita tu," saya mengeluh. "Ini permainan syaitan, kita berdua diperbaikan, kita harus berusaha," bisik Datuk pada saya. Ketika itu wajahnya saya lihat cukup cemas. Datuk melangkah ke depan setapak, anjing-anjing liar pun marah, kian dekat dengan kami, begitu juga dengan lembaga yang bergantungan, mempamerkan gigi seolah-olah ketawa pada kami. Datuk terus memeluk tubuh sambil menahan nafas. Matanya merenung tajam ke arah seekor anjing yang bentuk badannya lebih besar dari anjing yang lain-lain. Bulunya juga berbeza dengan anjing-anjing lain. Anjing besar itu berbulu hitam berkilat, sedangkan anjing-anjing yang lain berwarna kekuningan.
Tenungan mata dari Datuk itu dilawan oleh anjing tersebut dengan matanya yang bagaikan tersembul. Anjing itu terus menggaung. Dalam saat-saat begitu saya terlihat batang tubuh Mahyudin melintas di hadapan kami dan hilang dengan sekelip mata. Datuk segera menjatuhkan kedua belah tangannya. Datuk menggenggam penumbuk, tetapi jari kelingking kiri dan kanan tidak dilipatkan. Kedua-dua jari itu menunjuk ke bumi. Bibir Datuk bergerak-gerak, sebaik saja bibirnya berhenti bergerak. Dengan pantas Datuk menepuk tangan. Ketika itu juga terdengar satu ledakan yang amat kuat macam bunyi petir. Seluruh kawasan itu dipenuhi dengan kabus bercampur asap tebal. Tidak ada satu pun yang dapat dipandang. Saya segera memeluk pinggang Datuk dengan sekuat hati.